Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat berpuasa, dan saya doakan semoga anda semua masih lagi ceria di samping keluarga sempena Perintah Kawalan Pergerakan. Selamat datang ke rancangan Bicara Membawang Malaysia, episod yang pertama. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Walaun kerana sudi hadir, dijemput duduk. Terima kasih kerana sudi hadir ke konti ataupun mini studio Ambo ni. Sedikit pembuka kata kepada Encik Walaun sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini. Jadi Amber nak terima kasih jugalah kerana sudi jemput Amber ni. Jadi tak apalah, tak perlu berencik-encik pun tak apa. Panggil Amber Ustaz pun tak apa. Ustaz Walaun. Amber tak kisah orang panggil Walaun ni nama tak comel pun. Orang dalam Facebook kuat tak ngata, tapi bagi hamba nama Walaun, dan hamba berani guna nama Walaun ni kerana hamba yakin inilah perjuangan Islam hamba. Takbir, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. InsyaAllah. Okey, kita akan mulakan soalan kita yang pertama. Isu RUU 355 ini sebelum ini sangat hebat diperjuangkan PAS. Entah kenapa tiba-tiba selepas PAS bersama dengan UMNO, MCA, MIC, Parti Sarawak dan juga Parti Bersatu, RUU 355 seperti ditinggalkan oleh PAS. Bersama kita, Encik Walaun akan merungkaikan persoalan ini. Adakah benar PAS sudah pun melupakan RUU 355? Ustaz tahu dah. Soalan pertama ni benda hak nak tanya. Ustaz memang dah tahu soalan pertama ni benda hak hantar nak tanya Ustaz. Ustaz tahu dah. Ada Ustaz mari pada malam ni, Ustaz rasa inilah sebahagian daripada perjuangan jihad Ustaz untuk memberi pencerahan. Rasa ranyut telajak hak duduk kecek tak tahu benda. InsyaAllah Ustaz mari pada malam ni duk berasa pada malam ni Ustaz jawab 2-3 soalan tu. Program kita, program Bawang Malaysia ni pakai habis situ ya. Tak ada lama. Sebab apa? Soalan ni senang sangat untuk dijawab. Dan bila Ustaz jawab je pada malam ni 2-3 soalan yang ditanya kejap lagi, InsyaAllah soalan ataupun program kita habis situ dah. Yang pertama Ustaz nak tanya pula lah. Nak tanya 22 bulan Pakatan Harapan jadi kerajaan. Dah guana senyap. Leni baru sibuk nak tanya RUU 355 ni. Dah guana pula. Tadi Ustaz kata lepas saja Ustaz menjawab 2-3 soalan, InsyaAllah Ustaz kata rancangan ni mungkin tamat ataupun dihabiskan kerana tidak ada lagi soalan-soalan yang boleh saya tanyakan, kerana isu itu akan menjadi saya akan faham dan juga penonton-penonton akan faham. Tapi masalahnya sekarang Ustaz, saya minta maaf Ustaz, masalah sekarang ni Ustaz tidak menjawab soalan. Ustaz menjawab soalan dengan memberi soalan balik Ustaz. Sabar. Memang strategi Ustaz dah. Ustaz menjawab soalan dengan tanya soalan. Pasal apa strategi Ustaz nak hok tanya ni dia pun mikir juga. Bukan duk main tanya gitu je. Dan Ustaz juga nak hok duk dalam Facebook, hok duk nulis hok tak tahu benda tu. Dia pun tanya-tanya apa yang Ustaz tanya ni. Jadi Ustaz tanya sekali lagi lah. 22 bulan Pakatan Harapan jadi kerajaan. Dah guana tak buat benda. Dah guana tak nanya khabar pun RUU 355 ni. Dah guana bila agenda Islam je bui kepah. Dah parti Islam lain tu tak nak buat Islam ke? Tak apalah. Dah Ustaz nak jadi ataupun nak berperanan sebagai moderator sebentar. Tak apalah, saya jawab Ustaz. Kenapa PH tidak bercakap ataupun tidak memperjuangkan isu RUU 355 sebelum ini? Sebabnya Ustaz, untuk makluman Ustaz, RUU 355 ini merupakan usul persendirian
PAS Ustaz. Jadi kenapa usul persendirian PAS? Pakatan Harapan nak bawa. Jadi hari ini PAS sudah pun menjadi kerajaan. Sebab itulah kita bertanya kepada PAS, adakah PAS akan bawa balik RUU 355 ini untuk bacaan kali kedua? Kerana PAS baru baca kali pertama dan PAS kata nak serahkan kepada kerajaan. Hari ini PAS sudah pun menjadi sebahagian daripada kerajaan, dan dalam PAS ada menteri di Jabatan Perdana Menteri, yakni Wahbi Taqiyuddin, yang menjaga hal ehwal undang-undang. Saya kira itu laluan mudah, laluan terbaik untuk PAS bawa RUU 355 jikalau PAS mahu lihat agenda ini dibawa ke dalam parlimen, dibahas dan diterima dan diundi dalam parlimen Ustaz. Gini. Tak apalah. Ustaz rasa kita tak payah duk beza pandangan, duk bolok sangat ah. Pasal sekarang ni Malaysia ni ada masalah. Isu RUU 355 ni kita biar dulu. Kita jangan cakap sangat pasal politik ni. Negara dilanda musibah, kita pakai doa, kita pakai usaha, kita fokus dulu isu COVID-19 ni. Gitu. Awal-awal perbincangan kita tadi Ustaz memberitahu bahawa RUU 355 ini merupakan agenda Islam. Semua Islam mesti melaksanakan RUU 355. Sekarang Ustaz dah tukar daripada agenda Islam. Ustaz mengatakan bahawa RUU 355 ini adalah alat politik. Itu masuk Ustaz. Bukan gitu. Masuk Ustaznya gini. Sekarang ni musim orang dalam masalah, negara dalam masalah, dunia dalam masalah. Jadi dalam Islam ni dia ada mana panggil aulawiyat dia dulu. Jadi kita buat dulu mana yang diperlukan, kita kemudiankan. Jadi masuk Ustaznya Pakatan Harapan, DAP semua ni janganlah guna isu RUU 35 ni nak jadi modal politik di saat kita negara macam ni. Itu maksud Ustaz. Okey, jadi Ustaz berpandangan musim COVID ni kita tak boleh cakap lah pasal RUU 355. Okey, tak apalah. Bagaimana pula Ustaz selepas COVID? Adakah PAS akan bawa usul ini ke parlimen sekali lagi untuk dibaca kali kedua, dibahas dan kita buat undian? Adakah Ustaz yakin ataupun Ustaz berpandangan PAS akan bawa isu ataupun bawa undang-undang ini untuk dibaca kali kedua? Dah warna mu jadi kalut melalui ni. DP kau suruh mu ni. DP kau dah ajar mu suruh kepah bawa pula RUU 355 ni, kau warna ni. DAP suruh. Baguslah Ustaz kalau DAP suruh, maknanya DAP pun nak tengok lah RUU 355 ni PAS nak bawa atau tidak. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz? Adakah RUU 355 ni PAS akan bawa sekali lagi Ustaz di parlimen untuk bacaan kali kedua? Seterusnya buat sesi perbahasan dan buat undian. Masa tu kita boleh tengok Ustaz, mana MP Islam yang tidak bersetuju dengan RUU 355. Kita boleh tengok ketika itu Ustaz. Kalau mu nak tengok Islam pecah, mu cayalah kau DAP tu. Mu tengoklah warna jadi negara kalau mu caya kau DAP tu. Okey, macam ni Ustaz. Hamba rasa isu DAP ni kita letak tepi dulu Ustaz. Ustaz jangan takut lagi dengan DAP Ustaz. DAP sekarang ni kita semua dah tahu, dia bukan lagi kerajaan, dia pembangkang Ustaz. Jadi kita letak tepi dulu Ustaz. Sekarang ni PAS bersama dengan Perikatan Nasional, UMNO dan juga Bersatu, 3 parti besar, Parti Melayu Islam ni Ustaz. Jadi adakah, saya tanya sekali lagi Ustaz, saya rasa Ustaz faham. Saya tanya lagi sekali Ustaz, selepas isu COVID selesai, adakah PAS akan bawa isu RUU 355 ini sekali lagi seperti mana PAS bawa ketika menjadi pembangkang dahulu, dibawa ke parlimen untuk dibaca kali kedua, dibahas dan kita buat undian? Dah bapa yang budak nyalok sini? Bapa budak tanya aku? Mu tanya Presiden PAS lah, bapa budak tanya aku? Budak nyalok sini? Mu ingat dia tahu ke? PAS, benda mu ni. Kenapa perlu tanya Tuan Presiden PAS saja Ustaz? Adakah Ustaz
tidak berminat untuk mengangkat kembali isu RUU 355 ni ke Parlimen, ahli-ahli PAS, pimpinan-pimpinan PAS, adakah isu RUU 355 ini sudah menjadi agenda peribadi Tuan Guru Presiden? Ustaz sendiri sebenarnya macam mana? Adakah nak lihat RUU 355 ini dibaca untuk kali kedua, ataupun akhirnya Ustaz juga bersetuju bahawa PAS sebenarnya menggunakan RUU 355 ni untuk kepentingan politik semata-mata saja, Ustaz? Aku malah bincang denganmu, aku malah jawab soalanmu. Soalanmu ni soalan mari pada DAP. Mu tersuduk duduk bincang dengan aku lah. Jadi aku rasa takat ni saja aku nak balik. Assalamualaikum. Ustaz, nanti dulu Ustaz. Tadi Ustaz cakap lepas 2-3 soalan rancangan ini akan habis. Sekarang Ustaz tak jawab satu pun soalan lagi. Ustaz, nanti dulu Ustaz. Weh, kameraman. Sabar. Relax Ustaz. Sanggup kerja kami ni. Kamu pun juga Ustaz. Mu nak tanya sabar. Kita mau Ustaz. Relax Ustaz. Relax dulu. Ustaz, ini budak DAP belakang ni. Ustaz. Minta maaf semua, nampaknya rancangan kita ini terpaksa dihentikan kerana tetamu kita balik awal. Mungkin dia tidak berani untuk sebut RUU 355 ni, sama dia masih takut dengan DAP, ataupun dia takut dengan MCA, ataupun dia takut pimpinan PAS ni akhirnya hilang jawatan. Jadi rancangan ini terpaksa kita hentikan dulu setakat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Kepada yang belum subscribe channel YouTube saya, anda boleh lakukan sekarang. Subscribe channel Jamil Hassan dan like, share video ini kepada rakan-rakan. Buktikan kepada rakan-rakan, saudara mara, dulu beliau ataupun mereka dulu pernah tuduh mereka yang tidak setuju dengan RUU 355 ni, ada yang kata munafik, ada yang kata kena tahan di jerat, dan macam-macam lagi tuduhan. Hari ini kita tengok bagaimana yang kuatnya membawa RUU 355 ni hari ini diam 1000 bahasa. Sebarkan video ini kepada rakan-rakan anda. Assalamualaikum.